Jemaat, mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Kami bersyukur Bapa, kami sudah dipersiapkan dengan puji-pujian dan juga pengampunan dari Tuhan supaya hati kami dan pikiran kami dipenuhi dengan firman Tuhan. 天父，我们感谢你，借着诗歌，借着祷告，你预备好了，让你的话来充满我们。 Sehingga ya Bapa, kami diberi kekuatan secara rohani untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. 让我们属灵的生命有力量来走你的道路。 Kiranya Tuhan sendiri yang menolong kami semua ya Bapa, anak-anak-Mu. 天父，求你帮助我们每一个儿女们， Sehingga ya Bapa, kami sungguh-sungguh mau mendengarkan firman-Mu. 让我们真诚的心愿意聆听你的话， Dan kami akan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan 让我 kami. 们在生活中可以荣耀你的名。 Sertai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. 求你以两位仆人同在， Supaya firman-Mu ini bisa dipahami dengan baik oleh setiap kami. 让你的话语我们每个人可以听明白。 Karena Roh Kudus yang akan menolong kami semua. 因为你圣灵要帮助我们每一个人， Dengar doa kami Bapa. 垂听我们的祷告。 Dalam nama Tuhan 奉 Yesus 耶稣基督 Kristus. 圣名， Amin. 阿门。 Kita akan membaca Hakim-Hakim pasal 2 ayat 1 sampai 5. 我们要读士师记第2章第1节到第5节。 Bahasa Mandarin membacakan lebih dahulu, kemudian nanti dalam bahasa 我们 Indonesia. 先用中文来读一遍旧约的士师记第2章第1节到第5节。耶和华的使者从基甲上到伯金，对以色列人说：“我使你们从埃及上来，领你们到我向你们列祖起誓应许之地。我又说，我永不废弃与你们所立的约，你们也不可以这地的居民立约，要撤回他们的祭坛。你们竟没有听从我的话，为何这样行呢？因此我又说，我必不将他们从你们面前赶出，他们必做你们肋下的荆棘，他们的神必做你们的王楼。耶和华的使者向以色列众人说这话的时候，百姓就放声而哭，于是给那地方起名叫伯金。众人在那里向耶和华献祭。 Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bokim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Saudara, demikian firman Tuhan bagi kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. 我们已经读了神的话，并默想的人有福了。 Saudara, tema kita adalah respon terhadap firman Tuhan. 我们今天的题目是我们对上帝话语的回应。 Saudara, Tuhan menciptakan alam semesta itu dengan semua aturan-aturan yang luar biasa. 上帝创造这世界有他非常的这个自然定律。 Saudara, bukan hanya makhluk hidup yang berespon terhadap segala hal yang ada. 不单单是我们有生命的人要对上帝有回应， Bahkan juga ada angin, ada udara, ada hujan, dan yang lain-lain. 还有风雨等等空气。 Bahkan termasuk air laut pun semuanya bergerak. 那么这个海水也在那边波动， Dan inilah yang kita sebut sebagai Tuhan menetapkan hukum alam. 这告诉我们上帝已经定下了这个自然的 Jadi 定 saudara, 律。
Ada matahari terbit, ada matahari terbenam. 太阳升出，太阳落下， Semuanya bekerja sedemikian menurut apa yang Tuhan sudah tetapkan. 一切都按照上帝所规定的这个运行。 Kita tahu bahwa manusia itu dicipta menurut gambar Allah. 那我们知道，人是按照上帝的形象被造出来 Dan 的。 manusia dengan kemampuannya, keakalnya, kemudian manusia mencoba untuk seolah-olah meniru Tuhan. 那么人呢，就按照他们的智慧，他们要把自己当成上帝一样。 Maka saudara, akal manusia juga memakai hukum alam yang telah diciptakan oleh Tuhan. 所以呢，人也有上帝所定下的一些自然的定理。 Saudara, mengapa kita bisa pakai handphone dan medsos yang sampai sekarang ini hebat sekali? 那我们为什么可以用这个手机呢？这个非常精展的这个媒体呢？ Karena ada satelit yang ditempatkan oleh manusia di langit bumi kita. 因为在上面天空有人所设立这个卫星， Lewat satelit ini terus-menerus bersama dengan putaran bumi, dia terus berputar bersama dengan bumi yang 那么 ada. 就跟着这个星球的运行的运作， Karena itu disebut sebagai orbit rendah. 那被称为这个下沉的这个星球。 Saudara, pemahaman ini sudah diketahui di kira-kira 300 tahun yang lalu. 那么300年以前，人们就意识到这一件事情。 Ketika manusia mengerti bahwa bukan bumi pusat tata surya. 那么人清楚了，不是地球成为宇宙的这个太阳这个系的这个中心， Tapi matahari lah yang menjadi pusat tata surya. 而是太阳成为这个太阳系的中心。 Bumilah yang mengelilingi matahari. 那么地球是绕着太阳运行， Bukan matahari yang mengelilingi bumi. 而不是这个太阳绕着地球运行。 Memang kalau bahasa penglihatan kita, matahari terbit, matahari tenggelam. 用我们的明白的话，我们说是太阳从东升起，从西方下落。 Seolah-olah saudara bumi itu sebagai pusatnya. 好像是地球成为一个中心， Tapi padahal itu cuma hanya tanda petik kamuflase dari kita yang ada di bumi ini. 这不过是我们在地球上的这个感觉而已。 Tapi mengapa manusia kok bisa tahu? 那人怎么会知道呢？ Nah saudara, itulah anak-anak Tuhan yang kemudian memikirkan dengan baik. 这是上帝的儿女们他们思想出来的。 Belum waktunya, bukan waktunya untuk membicarakan mengenai ilmu pengetahuan, saudara. 当然，我们今天不是谈论这个科学。 Pada waktu itu terjadi pertentangan ya di dalamnya. 当时呢，出现许多的争论。 Tapi akhirnya manusia mengerti bahwa memang betul matahari adalah pusat tata surya. 后来呢，我们渐渐的明白，那么太阳是这个太阳系的中心。 Sehingga dengan demikian manusia bisa memahami kalau begitu bumi berputar mengelilingi matahari, itulah yang dinamakan sebagai 1 tahun. 那么我们明白了太阳这个地球绕太阳1周是1年的时间。 Nah saudara, dari situlah kemudian satelit kemudian ditempatkan di atmosfer langit kita. 以后呢，我们就设立了这个卫星在天上。 Nah saudara, Tuhan juga menetapkan hukum yang lain. 那么上帝也定下了其他的这个自然律， Namanya hukum moral. 那就是道德律， Di sini ada hati nurani, ada etika di dalam diri 就 kita. 教导我们有道德、有伦理。 Saudara, kita semua dalam hati kita ada pertimbangan-pertimbangan di 在我 dalamnya. 们每个人心中，我们可以去衡量、去批判。 Rasul Paulus mengatakan sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. 那保罗说呢，上帝已经把这个律法的本能放在我们心中，让我们可以衡量是非，可以辨别是非。 Saudara, dari setiap manusia bahkan anak kecil pun sudah mengerti ini. 我
我们人从小就明白这一点，有这个本能。 Saudara, ketika anak kecil tuh baru bisa ngomong, 当小孩子刚刚会讲话的时候， kita orang tua memberitahu kepada dia, 那我们做大人的告诉他们， tidak boleh kamu nak melakukan 那你 itu. 不可以做这个。 Dia sudah mulai apa? Kalau dia tidak suka, dia juga sudah mulai apa? Melawan. 若是他心中不喜欢的时候，你可以有个反抗的心。 Karena di dalam hati dan pikirannya itu juga sudah ada saling apa? Saling berdebat di 因 dalamnya. 为在他心里已经开始这个挣扎辩论。 Oh, papa bicara begini, aku juga maunya begini. 哦，爸爸怎么对我说？那我也要这样。 Jadi saudara, disitulah ada hukum moral atau kita sebut hati nurani dan 我 etika. 们讲这个良心就是给我们心中可以分别。 Nah, saudara, manusia dengan etika, dengan nuraninya ini, saudara, Tuhan juga mengatakan satu hal. 那么上帝也借助我们这样的本能告诉我们， Tuhan menetapkan hukum rohani bagi manusia sebagai gambar Allah. 那么上帝也为我们预备了这个属灵的定律， Ini namanya apa, saudara? Tanggung jawab kehidupan. 那就是我们生活的责任。 Nah, saudara, tanggung jawab kehidupan inilah yang dimiliki oleh setiap 这 manusia. 是我们每一个人所拥有的， Saudara, tidak dimiliki oleh binatang, 是动物所没有的， tapi hanya manusia yang memiliki tanggung jawab itu. 只有人才有这个道德这个责任。 Sebab itulah kepada bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan sebagai umat Allah. 那么上帝拣选以色列人成为他的子民， Di dalam perjanjian lama, maka Tuhan memberikan 10 perintah Allah dengan hukum 那 Tauratnya. 么旧约的时候，上帝已经把这个律法和这条诫命给以色列人。 Saudara, sebelumnya kita sudah belajar dari kitab Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. 那我们已经从这个摩西五经学习了很多的真理， Kita juga sudah belajar dari kitab Yosua. 那我们也从约书亚记学习。 Saudara, mulai bulan September ini kita akan masuki kitab Hakim-Hakim. 那么进到这个9月份呢，我们要学习士师记。 Nah, nanti sampai bulan 11 kita menyelesaikan kitab Rut. 那么到了这个11月份的时候，我们要学到这个路得记。 Saudara, kita belajar bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel 那我 selama 们也 itu. 学习上帝怎么带领以色列百姓。 Saudara, di saat Hakim-Hakim pasal 2, 那进到我们士师记的这个第2章， saudara, Tuhan sudah melihat bagaimana perbuatan bangsa Israel selama ini. 那上帝很清楚看到以色列民这些日子所做的。 Selama kira-kira 40 tahun Tuhan sudah mimpin dalam perjalanan melewati padang gurun. 那么40年，上帝带领他们走旷野的路程。 Dan bagaimana kemudian Yosua memimpin mereka masuk ke tanah perjanjian. 以后呢，约书亚带领他们进到应许之地。 Kita anggap saja Yosua pun memimpin selama kira-kira hampir 40 tahun. 那我们估计这个约书亚差不多40年带领他们， Merebut tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan kepada 他 mereka. 们夺取了上帝所应许给他们这个迦南地， Tapi mereka belum menyelesaikan semuanya. 但他们还没有完全做成。 Termasuk sampai beberapa kali sudah mereka membiarkan bangsa-bangsa asing itu tetap diam di dalamnya. 以至于以色列人仍然让这些外邦民族住在迦南地。 Karena itulah saudara, memasuki hakim-hakim akhirnya malaikat Tuhan diutus kepada mereka. 那么进到这个士师记的第2章，我们看到上帝派遣使者向他们说话， Berbicara kepada pemimpin-pemimpin Israel pada waktu itu. 对以色列人的领袖说话。 Bahwa kalian ternyata tidak mendengarkan firman-Ku, ayat yang kedua. 第2节说什么呢？你们竟然没有听从我的话。 Ya, mengapa kamu perbuat demikian? 那你们为何这么做呢？ Padahal Tuhan sudah mengikat perjanjian yang bersifat tanda petik kekal 那 selama-lamanya. 么上帝已经跟他们立这个永久的约， Tetapi kamu tidak taat kepada firman-Ku. 但是你们却没有遵行我的话。 Saudara, sekali lagi Tuhan ingin ketaatan yang penuh kepada 上 kita. 帝要求我们对他有完全的顺从。
Saudara, kalau Israel tidak mendengarkan firman Tuhan, 要是以色列人没有听从上帝的话， itu berarti mendengar itu betul-betul harus dengan sepenuhnya. 那么我们 Lebih dari satu bahasa yang kita bisa pahami. 那么至少我们当中文的字这个听这个繁体字里面有个心在里面， Ya, tetapi yang baru hatinya dihilangkan. 那么在这个简体字这个心已经被除掉了。 Sehingga saudara mendengar gimana kalau tidak ada hati? 那我们怎么听若是没有心呢？ Yang Tuhan inginkan sebetulnya Shema Israel juga sama. Mendengar dengan sepenuhnya, dengan hati, dengan pengertianmu. 上帝给以色列人的诗嘛也是这样，你们要用心来听。 Supaya dengan demikian saudara, kita bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga 是 kiri. 从耳边进去，从右边出去。 Saudara, zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan noise, semua suara-suara. 我们知道现代有很多的嘈杂的声音， Kadangkala saya juga pengen sekali tenang di hadapan Tuhan. 有时候呢，我也想在上帝面前完全的安静 Tapi saudara, sekarang ini kita sulit untuk mendapatkan suasana tenang. 啊。这个时候呢，我们很难得到这个完全安静的时刻。 Handphone kita, media sosial kita penuh dengan noise. 那我们的手机充满这个杂音， Ya, ada WA, ada Facebook, ada Twitter, ada IG, waduh banyak sekali. 各种各样的媒体这个软件， Apalagi notifikasinya itu dibunyikan. 而且若是我们盯下这个铃声， Wah, tit, tit, tit. Waduh, terus apalagi saudara-saudara, waduh saya punya komunitas begitu banyak. 啊，这个铃声不断的响起，好像是告诉我们有很多这个联络。 Semakin saudara punya komunitas yang banyak, pikiran saudara semakin tersebar, spread kemana-mana. 当你有更多的这个媒体的时候，你的思想就分散了， Sehingga kita tidak bisa berkonsentrasi pada satu hal 以 tertentu. 至于我们不能专心于某一样事情， Apalagi kepada Tuhan. 特别关于上帝的事情也一样。 Saudara, karena itulah Tuhan meminta menuntut ketaatan yang penuh. 所以上帝要求我们有完全的顺服。 Karena itu Alkitab menyatakan hanya satu orang yang betul-betul taat penuh kepada kehendak Tuhan. 只有一个人完完全全的顺从上帝的计划， Yaitu Yesus 那 Kristus. 就是耶稣基督。 Karena itulah dia adalah juru selamat kita. 所以他是我们的救主， Karena itulah dia adalah pengantara yang esa antara Allah dan manusia. 是人跟上帝唯一的中保。 Kita harus belajar seperti 那我 Yesus. 们要学习效法耶稣。 Pagi-pagi benar dia menyediakan waktu datang. 他一早起来就有时间来亲近上 Dia 帝， berdoa kepada 祷告 Bapaknya. 上帝， Supaya dia bisa melakukan hari itu apa yang Bapa rencanakan atas 让他可 hidupnya. 以做那一天上帝要他做的事情。 Saudara, memang Tuhan Yesus itu adalah putra Allah. 是，耶稣是上帝的儿子。 Tapi waktu dia berinkarnasi menjadi manusia, 当他道成肉身成为人的样子， dia tidak menggunakan sepenuhnya 他 keilahiannya. 没有完全使用他的神性， Karena dia juga menjadi manusia sama seperti 因 saudara 为他 dan 像 saya. 我们一样完全的人。 Karena itulah dia sudah mau bangun pagi walaupun dengan kelelahan badannya. 所以他是虽然疲乏，他还要早早的起来， Karena itu dia berdoa apa yang harus dia lakukan hari itu. 他要祷告因为他要执行上帝的旨意。 Sehingga semua yang dilakukan Yesus adalah sejalan dengan kehendak Bapa. 因为他所做的一些事情要遵照上帝的安排。 Apa yang menjadi keinginan Yesus selalu sama dengan keinginan Bapa. 那么主耶稣心里所愿意的跟上帝很符合。 Bukan terjadi pertentangan, oh aku mau ini, Bapaknya aku mau ini. Bukan. 那么他跟上帝没有说有一个像冲突的事情， Tapi karena mereka bersekutu dengan eratnya. 因为他们有亲密的灵交， Saudara, sesuatu yang indah 这 sekali. 是非常美好的情景。 Saudara, Yesus sendiri terus belajar taat. 那么主耶稣本身他就学习顺服。 Itu yang dikatakan di Filipi 2 dan Ibrani pasal 4. 那腓立比书第2章、希伯来书第4章所提到的， Bahwa dia pun telah belajar taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa di 他 surga. 跟对上帝的旨意有完全的顺服。
Bagaimana saudara dan saya 那 bisa 你我又 taat? 怎么样能顺服呢？ Ada firman Tuhan. 有神的话， Firman Tuhan dibaca. 我们要读神的话， Setiap hari kita 每一天要 baca. 读神的 Kalau 话。 kalau bisa kita juga renungkan, berikan kesempatan 10 menit, 15 menit. Kalau saudara bisa 1 jam bagus sekali. 那每一天要多用这个时间来默想神的话。 Karena dengan merenungkan nanti pelan-pelan Tuhan akan tolong kita. 当你默想的时候呢，上帝会帮助我们。 Saya berjuang, berusaha dalam perenungan saya di grup pemuritan. Setiap kali memberikan beberapa tulisan-tulisan dalam grup itu. 那我在这个群聊里面呢，我每一次的写上一些的文章给他们默想， Tapi tulisannya tidak panjang, 不 saudara. 是很长， Tapi satu ringkasan dari satu pasal yang dibaca. 但是在我们读的每一章的这个总结， Itu menjadi salah satu hasil dari perenungan saya terhadap apa yang telah saya baca. 这是我默想经文的这个结果。 Dengan merenungkan itu maka kemudian terserap dan dipahami dengan sepenuhnya. 当我们默想的时候，就完全的明白。 Jadi firman Tuhan itu tidak dibaca kemudian lewat begitu saja kemudian kita tidak ingat. 那我们读了神的话，不是这样就忘记了。 Sehingga dengan demikian nantinya kita bisa taat sepenuhnya kepada Tuhan. 这样呢，我们就慢慢可以学习顺服神的话。 Mengapa ini penting? 为什么这个很重要呢？ Karena Tuhan selalu menilai dari hati kita. 因为上帝从我们心灵来衡量我们。 Saudara, kita taat kepada Tuhan atau tidak taat, Tuhan lihatnya dari hati. 你是否顺服上帝？上帝看你的内心。 Saudara, saya sudah mempersiapkan khotbah yang akan saya sampaikan bulan depan. 那我已经预备下个月所要讲到的内容。 Saudara, kita biasanya mengerti begini, ortodoksi dan ortopraksi. 我们看这个独立，还有这个独立的性格。 Ya, ortodoksi itu adalah pengajaran yang kuat, yang benar. 这个郑重的这个教导是很稳固的。 Ortopraksi adalah tindakan, kelakuan yang benar. 以后呢，我们要配合有设计的行动。 Tapi ternyata ada ortopati. 那么中间有一些这个Ya, ada 对立哈。 sikap hati yang benar. 那么我们又有个心理这个心态。 Itu ketika manusia sudah berdosa semua. 当人犯罪了以后， Kejadian 6 ayat 5 mengatakan apa? 创世纪第6章告诉我们， Bahwa ternyata kecenderungan hati manusia selalu berdosa. 那么那边提到人心里的倾向是 Nah, 恶的。 disitulah Tuhan melihat apa? Ortopati. 那么上帝就看你内心的心态。 Saudara, karena itulah Tuhan melihat Daud. 上帝看大卫， Aku berkenan karena hatinya. 那我悦纳你是因为看到你的内心。 Manusia melihat apa yang kelihatan. 那么人是看外表， Tapi aku melihat 而 hatinya. 我是看你的内心。 Saudara beribadah datang ke gereja. 你们来到教会来敬拜， Seperti juga saya. 就好像我一样。 Oh, kalau dilihat kelihatannya, oh ini orang Kristen semua ya. 这一切都是基督徒， Wah, ini semua anak-anak Tuhan 是 ya. 上帝的儿女。 Wah, puji Tuhan. 感谢上帝。 Kata gereja GKY salah satunya, jumlahnya berapa? 就问到呢，这个数目多少，人数有 Oh, 多少？ GKY Surabaya KU1 sekitar 50 sampai 60 orang yang datang. 第一 Puji 堂 Tuhan. 有50-60个人来，感谢主。 Nanti kebaktian 2 sekitar 90 sampai 100 orang. Puji 第 Tuhan. 二堂大概90-100个人， Wah 感谢主。 Kelihatannya datang ya. 看起来大家都来了， Kalau yang datang lebih banyak, waduh pendetanya seneng. 可是来的人数越多，那牧师很高兴。 Wah, kemudian pengurusnya juga seneng. 这个政委们也很高兴。 Orangnya tambah banyak, fungsinya tambah banyak. 越来越多的奉献也多了， Wah, seneng kan 大 saudara? 家很高兴。 Apakah Tuhan seneng? 那是否上帝喜悦呢？ Tidak. 不一定。 Yang Tuhan seneng adalah Tuhan lihat setiap hatinya 那 kita 上帝 semua. 看每个人的心。 Oh ya, si A, si B, si C 啊 ini. 你加一 B 呀怎么样？ Oh ya,
ini anakku, ini betul-betul beribadah, ini betul-betul 这是我 beribadah. 的儿女是诚信敬拜。 Saudara, Tuhan sekarang pun melihat saya loh. 上帝现在也正在看我，对着我， Saya itu melayani dengan sungguh-sungguh hati atau bukan? 我是否诚心来服侍？ Tuhan tahu. 上帝知道。 Saudara, kalau Tuhan mengungkapkan kepada kita semua, kita malu sekali. 就是上帝解开我们的心态呢，我们很惭愧的。 Karena itulah Tuhan Yesus pernah mengatakan, 主耶稣曾经说 domba-dombaku akan selalu mendengarkan：“ 我的 suaraku. 羊必认识听我的声音。” Itu dikatakan di Yohanes pasal 10 ayat 约翰福音 27. 第10章里面提到的。 Jadi orang yang menyebut dirinya anak Tuhan, 我们自称是上帝的儿女， tapi tidak suka firman 但 Tuhan. 是我们不喜欢上帝的话。 Saudara, ada firman Tuhan yang menyenangkan. 是有一些神的话，使我们高兴。 Misalnya firman Tuhan yang berbicara menghibur kita, 上帝的话会安慰我们， memberitahukan ada kemenangan-kemenangan dari Tuhan. 告诉我们有个得胜的应许， Ya, ada ngomong tentang kesembuhan dari 有 Tuhan. 上帝来的医治。 Wah, enak ya. 这些信息很开心。 Apalagi katakan berkat Tuhan, senang saudara. 提到上帝的祝福，我们很喜欢。 Tapi kalau firman Tuhan menegur kita, 若是上帝的话责备我们， senang enggak kita? 你们喜欢吗？ Kalau firman Tuhan menegur kita, senang tidak kita? 让上帝的话来责备我们，你喜欢吗？ Itu menunjukkan engkau anak Tuhan atau bukan. 那么就说明你是不是真正的上帝的儿女， Itu menunjukkan engkau adalah domba-domba Tuhan atau bukan. 是否是上帝真正的羊群。 Saudara, satu kali ada tamu dari Jepang 有一个日本来的客人 berteman dengan orang Indonesia. 跟印尼人交 Ya, 往， karena memang bekerja sama dalam bisnis tertentu. 因为他们有固定的企业关系。 Lalu mereka tinggal di Jakarta. 他们住在雅加达， Saudara, orang Jepang itu selalu diajak jalan ke sana kemari. 那么这个日本人被引导去参观很多地方， Nah, saudara, ketika ingin misalnya menyeberang jalan, 比如说我们要过街路过， orang Jepang itu selalu mencari zebra cross atau jembatan penyeberangan. 那么这个日本人总是看这个斑马线或者是过桥、路桥， Tapi tuan rumahnya ini selalu nggak suka. 那这个主人呢，印尼的这个主人不喜欢， Dia pengen ya sudah kita langsung nyebrang 就 saja. 这样过去吧。 Zebra cross masih jauh, 斑马线还很远， apalagi harus dekat lampu merah. 靠近这个红绿灯 Kalaupun memang dekat dengan misalnya jembatan penyeberangan, ya lebih enak memang. 若是靠近这个过桥， Jadi setiap kali dia selalu mau carinya zebra cross atau jembatan 那 penyeberangan. 么这个日本人喜欢每一次过界的时候要看这个斑马线。 Walaupun jalannya itu tidak terlalu rame, 虽然这个交通不会说很充满， tetap dia mau menyeberang lewat zebra cross ataupun jembatan 总是要经 penyeberangan. 过斑马线的过路， Ataupun dituntun oleh polisi yang bertugas. 或者是有警察在那边引导。 Setelah beberapa lama sudah mulai diskusi. 那么过了不久，他们在讨论， Mengapa kok kamu kan sepi, jalanan sepi. 为什么你一定要这样坚持呢？ Gak terlalu rame kan kita bisa tahu perkiraan. 这个道路不是说很繁忙的，我们可以估计的。 Tidak, saya mau taat kepada peraturan lalu lintas 那 yang 么日 ada. 本人什么回答呢？我要遵从交通规则。 Apa yang menjadi perbedaan? 那有什么不一样呢？ Pendidikan di Jepang adalah bukan sekedar knowing, tapi juga being. 因为在日本的教育不单单灌输知识，而且要有行动。 Saudara, kita ini cuma hanya knowing, tahu, tapi tidak pernah betul-betul menjadi apa? Dalam hidup kita lakukan. 那我们一般人只知道，但没有去遵行。 Kan itu di Jepang ya dia katakan itu hanya ada isinya secara umum pelajaran itu dibagi cuma 3 bagian. 那么他说着，在日本这个教育有3个种类， Yaitu basic science. 就是基本的科学。 Saya nyontek dulu ya, nggak hafal. Ya. Basic science, basic art, seni,
基本的科学， dan 基本的 kemudian 艺术， kemudian sosial. 然后 Yeah. 基本的社会 Yeah. 知识， Ya. Jadi saudara, cuma itu saja. 只有3种。 Itulah yang terus-menerus ditanamkan dari sejak kecil. 那从小就这么灌输给孩子们。 Ya mungkin di Indonesia agak berbeda ya. 那么在印尼就很不一 Anak 样。 sekolah masih kecil pun tasnya sudah gede. 我们看这个小孩子读书背负很重担 Bahkan pakainya tas koper lagi. 啊，而且用手提的。 Ya. Saudaraku yang dikasih oleh 各位 Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara berpikir dengan knowing begitu banyak, 那你觉得你知道的很多， apakah akhirnya membuat orang-orang menjadi semakin pintar? 是否教导人更聪明？ Kalau itu tidak pernah menjadi being, tidak menjadi bagian di dalam dirinya, 若不能够成为他们生活的一部分， tidak akan mungkin. 那么这是不可能的。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， begitu pula dengan kita sebagai orang 那我 Kristen. 们成为基督徒也是一样。 Saudara, firman Tuhan bukan untuk menjadi knowing bagi kita. 那神的话不单单要成为我们的知识， Oh, tahu, tahu, 我 tahu, 知道，我 tahu. 知道， Tapi ternyata kita tidak pernah taat. 但是我们从来没有顺服。 Oh, tahu Alkitab adalah firman 我 Tuhan. 们知道圣经是上帝的话， Tidak pernah baca. 但从来没有读。 Kayak itu ketika mendengar khotbah-khotbah, wis semua khotbah didengar. 所以呢，听到的什么道都接受， Bener atau tidak, nggak tahu. 对不对不知道， Yang penting aku seneng dengernya. 只要我喜欢听， Saudara, saya betul-betul sedih. 那我感觉非常的难过。 Kemarin ada hamba Tuhan yang junior tanya kepada saya tantangannya apa. 昨天有一个年轻的传道人问我， Saya katakan tantangan ini berlaku bagi semua hamba Tuhan. 那我说这个挑战是对每一个神的仆人。 Sekarang banyak medsos luar biasa. 今天的媒体非常的广泛， Orang nggak belajar firman pun bisa renungan firman Tuhan. 那没有学习神的话，就能够分享神的话。 Tanpa latar pendidikan teologi pun bisa asal pinter ngomong dan manis bicara. 从来没有经过神学的训练，只要有口才就能够讲。 Viewersnya bisa ribuan, puluhan ribu, luar biasa, jutaan 有 mungkin. 很多跟随的人， Waduh, saudara. Tapi benar apa tidak nggak ngerti 对 lagi. 不对？他们就不去管他。 Itu cuma hanya sekedar apa, pokoknya hanya dimengerti secara apa biasa saja. 只不过是一般的知识而已。 Saudara yang dikasih 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， ini tantangan bagi kita 这是 semua. 我们每一个人的挑战， Mari kita taat kepada Tuhan. 让我们学习顺从神的话。 Dengan apa kita taat? 那我们怎么样顺从呢？ Firman Tuhan. 要神的话读经， Firman Tuhan itulah yang memberitahukan kehendak Tuhan. 因为神的话，这个圣经的真理教导我们明白上帝的旨意。 Nanti ada prinsip-prinsip yang pasti saudara akan bisa 那 dapatkan. 你要得做这个一些的原则。 Yang kedua, pertobatan yang utuh. 第二呢，我们要诚信的悔改。 Saudara, ketika kita tadi membaca pasal 2 Hakim-Hakim ini, 刚才我们读到这个士师记第2章， saudara ketika setelah ditegur oleh malaikat Tuhan, 当上帝的使者责备他们的时候， mereka menangis dengan keras-keras. 圣经说他们放声而哭， Lalu mereka mempersembahkan korban kepada 以 Tuhan. 后呢向耶和华献祭。 Saya mau tanya, ini pertobatan sejati? 这是不是诚信的悔改？ Menangis keras-keras 他们放声而哭， dan mempersembahkan korban. 以后向耶和华献祭， Apakah ini pertobatan sejati? 这是诚信的悔改吗？ Nanti di dalam kitab Yesaya, kitab Yeremia, beberapa nabi-nabi mengatakan satu hal yang penting. 以后呢，以赛亚书、耶利米书其他的先知，他们提出一个重要的事情： Memang kalian mempersembahkan korban kepadaku, 是你们向我献祭， tetapi aku tidak mau mencium bau korbanmu. 但我不悦纳你们的献祭。 Walaupun mungkin dicium secara hidungnya itu harum baunya. 可能这个献祭的味道很馨香， Betul, memang baunya harum. 是有这样馨香 Tapi 的 Tuhan 味道。 katakan, aku jijik dengan korban-korban persembahan. 上帝说：“我厌恶你们的献祭。”
Karena engkau mempersembahkan korban, tetapi hatimu jauh daripadaku. 因为你们虽然献祭，但是你们的心却远离了我。 Saudara yang dikasih oleh 各位 Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， menangis keras-keras. 放声而哭， Apakah menangis keras-keras itu juga menunjukkan tanda pertobatan? 是否这个放声而哭，证明你真正的悔改？ Saudara, karena itulah perubahan hati kita 我们心里的改变， dan kemudian perubahan akal, pembaharuan akal budi kita harus terjadi. 以后呢，我们的思想要被更新， Itu namanya pertobatan utuh. 那是完全的悔改。 Saudara, ada orang katakan dia Kristen. 有人说他是基督徒， Wah, sudah puluhan tahun ke 我 gereja. 成为基督徒，早来教会几十年了， Tapi masih pergi ke dukun. 但是还找这个武士， Masih pergi ke kuamnya. 还去算命， Wah, masih cari apa, saudara? Waduh, orang-orang yang mau memberitahukan masa depannya seperti apa. 他还寻找那个讲这个未来的， Masih percaya tahyul-tahyul. 他还相信一些迷信的色彩， Itu aneh, saudara. 很奇怪， Kenapa tidak berubah cara 为 berpikirnya? 什么他们的思想没有改变呢？ Saudara, saya dulu juga di keluarga Tionghoa. 我也是这华人的背景， Juga banyak tahyul-tahyul. 那么家里也有很多迷信的色彩， Saya selalu ditanamkan itu, tahyul-tahyul. 那么就从小就灌输这样的观念。 Yang paling saya ingat satu. 我记得一件事情， Ingat ya, kamu kalau foto-foto jangan di tengah, apalagi kalau bertiga. 你记得哈，你拍照的时候不要三个人哦，不要站在中间。 Ini papamu meninggal gara-gara foto di tengah bertiga. Papamu meninggal waktu muda. 那么你看你爸爸，年轻的时候就离开世界，是因为拍照三个人他在中间。 Saudara, papa saya meninggal saya masih umur 6 tahun. 那我爸爸离开世界的时候，我才6岁。 Ya, memang papa saya waktu itu katanya meninggalnya umur 45 tahun. 我爸爸去世是45岁， Jadi sudah saya tidak terlalu kenal papa saya. 所以呢，我对爸爸没有很深刻的印象。 Jadi kalau saya foto-foto di kelas-kelas kan, memang foto dulu lain, saudara. Wah, menghindar foto bertiga, saya di tengah. 所以呢，从小有这个的印象，在学校跟同学们拍照的时候，我非常小心， Selalu sodorkan temennya yang 总是把朋友推在中间， ya kan diajarin begitu kan. 因为从小就接受这个概念。 Setelah saya terima Tuhan, 那我信主了以后， saya nggak boleh percaya demikian. 那不可以再相信这些迷信， Karena hidup saya di tangan Tuhan. 因为我的生命是在上帝手中。 Tuhanlah yang mengatur hari lahir saya. Tuhanlah yang mengatur hari kematian saya. 上帝带领他在管理我的出生，我的死。 Memang namanya anak muda kadang-kala ya sifatnya kadang-kala enggak apa-apa, gua yang di tengah. 你说年轻人有这样的这个精神哈，不要紧，我去站在中间吧。 Ya sampai sekarang saya belum mati, saudara. 到今天我都还没死。 Tapi saudara, saya bukan mau menentang, maksudnya berdebat-debat begini 我 bukan. 不是要跟你们争论这些事情。 Karena itu berapa kali saudara, apalagi saudara, saya sering foto di tengah. 那很多时候呢，拍照的我就站中间。 Tapi kalau bagi orang-orang yang tanda petik artis, kan yang di tengah yang paling utama. Gitu. 有一些人觉得，你在中间你是重要的人物。 Ya saudara, kan begitu kan, yang di tengah itu kan yang utama 有 begitu. 的人以为你在中间是重要人物。 Saya tidak tahu kenapa saya diajarin dulu waktu kecil begitu. 那我也不明白为什么从小我就接受这样的概念。 Saudara yang dikasih Tuhan, 各位亲爱的弟兄姐妹， kalau saudara bertobat, 可是你悔改， bertobatlah penuh. 那么真正的悔改 Jangan setengah-setengah. 不要一般一般的。 Itu tidak berlaku bagi Tuhan. 那么对上帝来说，这是不算数的。 Kita lihat pertobatan Saul sama Daud. 那我们看这个扫罗跟大卫的悔改， Oh, Saul sama Daud sebetulnya pertobatannya kelihatan yang apa maksudnya? Yang berdosa besar itu sebetulnya Daud. 那我们看这个两个人，就是真正犯大罪的是大卫， Karena Daud itu jahat sekali. 因为大卫很凶，
sudah berzina, ngambil istri orang, 他就 diam-diam 犯了奸淫，拿了别人的妻子， udah itu mengandung lagi. 那么这个怀孕了 Tahu begitu suaminya dipanggil, 以后呢，把这丈夫叫来， tidak mengakui 他 perbuatannya, 不承认他的恶行， mengakali seolah-olah itu hasil suami istri. 以为这是他们夫妻的关系。 Kemudian setelah gagal, taruh di tempat peperangan, taruh paling depan, biar dia terbunuh lebih cepat. 以后呢，就设计这个，把他放在战争的前线，让他更快被敌人击死。 Kalau saudara kalau dilihat itu semua, Daud itu jahat sekali. 要是我们看这个大卫的继母，他是非常凶残的人， Tapi dia tidak malu 但是 ketika 他 ditegur. 但是当先知责备他的时候，他没有感 Dia 到害羞， bertobat. 他诚心的悔改。 Walaupun dia raja, dia mau mengoyakkan pakaiannya. 他是君王，但是呢，他愿意撕裂他的衣 Dia 服， taburkan debu, abu di atas kepalanya. 他用灰尘撒在他的头上， Dia menangis semalaman. 他整夜的痛苦， Dia tidak mau makan, tidak mau minum. 他不吃也不喝， Itu pertobatan yang 这 sungguh-sungguh. 是诚信的悔改。 Saul cuma hanya ditegur begitu saja. 那么扫罗呢，接受责备， Tapi alasannya banyak sekali. 他却有很多的理由为自己辩护。 Saudara, Tuhan yang tahu kok hati 那 kita 上帝 bertobat 知 atau 道 tidak. 你的内心是不是诚信的悔改。 Begitu pula penyesalan Yudas Iskariot dan Simon Petrus. 我们看这个犹大跟彼得的忏悔， Saudara, Tuhan tahu siapa yang betul-betul menyesal dan siapa yang 上帝 tidak. 知道是否真正的忏悔。 Saudara dan saya tidak perlu cari pembenaran 那 manusia. 我们不需要寻找别人的辩护， Karena hanya kalau manusia menilainya tidak bisa sepenuhnya. 因为人对我们的评估不是完全的， Hanya Tuhan yang bisa menilai 只有 sepenuhnya. 上帝能够真正明白我们。 Saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan memberikan Roh Kudus. 在耶稣基督里面，他给我们圣灵， Dengan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. 上帝给我们旧约和新约这个圣经， Mengerjakan apa? Kelahiran baru kepada kita orang-orang Kristen. 让我们基督徒可以重生， Supaya saudara dan saya menjadi Israel rohani. 让我们成为属灵的以色列人， Ya, menjadi Israel rohani. 属灵的以色列人。 Saudara, Israel jasmani sudah tidak berlaku. 那么肉体的这个以色列已经 Yang berlaku adalah Israel rohani. 那么现在有效的是属灵的以色 Saudara 列 jangan 人。 terpengaruh oleh ajaran-ajaran Israel jasmani. 那我们不要接受这个肉身以色列的教导。 Perjanjian lama sudah digenapi oleh perjanjian baru. 那么旧约已经被新约所成就了， Itulah yang Tuhan inginkan 这 bagi 是 kita. 上帝对我们的要求。 Saudara, seorang anak bartender, 有一个这个酒吧的这个 Ya. 年轻人， namanya Mel Trotter. 名叫 Mel Trotter。 Saudara, anak bartender ini sudah selalu dilatih oleh papanya 那么他爸爸训练他， dengan keahlian-keahlian yang diperlukan. 那么给他在酒吧的一些装备。 Karena dia seorang anak laki-laki, 他是一个男孩子， supaya nanti menjadi tulang punggung keluarga, dia bisa bekerja dengan baik. 以后呢，他成为家庭经济的这个主粮。 Ibunya seorang yang taat kepada Tuhan, 那么他妈妈是金钱的基督徒， selalu mendoakan anaknya. 就为孩子们祷告， Tapi pengaruh papanya lebih kuat. 但是爸爸的影响更大。 Namanya bartender sudah, ya pasti juga minum-minum begitu ya. 身为这个酒吧的这个工作人员，他肯定会喝 Akhirnya 酒， tingkah laku papanya mempengaruhi anaknya. 以至于爸爸的行为影响了孩子， Bahkan lebih kuat dibandingkan papanya. 而且呢，这个孩子比爸爸更有表现。 Saudara, Mel Trotter ini sudah menikah. 以后呢，Mel Trotter 结婚， Tapi saudara, kehidupannya tidak berubah. 但是他的生活没有改变， Tetap minum-minum, 啊，整天追酒， ya, mabuk-mabukan, merokok dan sebagainya. 他吸烟追酒。
Suatu kali saudara ketika suatu hari dia pulang saudara melihat anaknya dalam gendongan mamanya, istrinya meninggal dunia. 那他于天回家，看见他太太抱着孩子已经死亡了， Karena dia menghabiskan semua hartanya, uangnya untuk mabuk-mabukan. 因为他已经耗尽了他家产在凶酒或者醉酒。 Ketika dia melihat anaknya meninggal di gendongan istrinya, 当他看到这个孩子在母亲的怀抱里死掉了， dia menangis keras. 他非常的痛苦， Dia menyesal sekali. 他非常的懊悔。 Kenapa dia menghabiskan semuanya hanya untuk dirinya minum-minum, 为什么他耗尽了他所有的家产， sementara 去追求 anaknya kelaparan 那么孩子呢，却饥饿， sehingga harus meninggal dunia. 以后呢死在母亲的怀 Dia 抱里， menangis menyesal. 他非常的痛苦。 Tapi saudara, setelah anaknya dikuburkan, 那么孩子埋葬了以后， penyesalan itu cuma hanya 1-2 hari saja. 只不过是1-2天的懊悔。 Setelah itu perjalanan hidup normal seperti 那 biasa. 么以后的生活又回到过去的样子。 Saudara, kemudian dia tetap kepada pola lamanya. 那么他还是回到过去的生活样子， Tetap sama. 仍然一样。 Jadi tangisan yang pada anak kecilnya itu hanya sementara saja. 刚才呢，他为孩子痛苦呢，只不过几天的表现。 Suatu kesempatan dia pergi ke kota Chicago 啊，有一次呢，他与聚会到芝加哥这个城 untuk 市， pergi ke luar kota sudah untuk lebih mencari uang. 他在那边去谋生。 Tapi kembali lagi sudah kebiasaannya ini tidak bisa dia ubah dan tinggalkan. 他的日常这个生活习惯没有改变。 Akhirnya di tengah-tengah semua barang-barang yang sudah habis boleh dikatakan. 那可以说他现在完全失去了，一无所有了， Dia akhirnya sepatunya pun dijual untuk bisa minum-minum. 连鞋子都卖掉就可以买酒。 Saudara, betul-betul kehidupannya sangat terpengaruh oleh 他们 mabuk-mabukan. 的生活是怎么样雄酒追酒？ Akhirnya saudara dia berketetapan untuk apa? Menuju ke Danau Michigan untuk bunuh diri. 以后呢，他就跑到这个密西根这个湖边，他准备要自杀。 Saudara tidak tahu kenapa tiba-tiba kok dia berada dekat dengan satu kebaktian dari suatu misi. 他没有醒悟到，他靠近一个宣教的一个会议，这个机会。 Dalam kebaktian misi itu sedang didengungkan firman Tuhan. 那么在那边他听到了， Dia coba duduk di bagian paling belakang. 他坐在最后排。 Dia bersandar di tembok itu pun sering terjatuh-jatuh. 那么他靠在这个背后的墙边，也不有几次跌倒。 Akhirnya penyambut tamu itu selalu menolong dia untuk selalu bisa duduk dengan baik. 那么招待员的帮助把他扶起来。 Lalu pengkhotbah itu mengkhotbahkan 2 Korintus 5 ayat 17. 那么讲员讲到哥林多后书第2章第5节， Ya. Siapa ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sungguhnya yang baru sudah datang. 那么你们在基督里面的人变成新造的人，旧事已过，变成新的了。 Saudara, tiba-tiba firman Tuhan ini masuk ke dalam pemahaman dari Mel 那么 Trotter. 圣经的话就进到这个 Mel 的思想里面， Disitulah kemudian dia beroleh kekuatan untuk maju ke depan dan bertobat. 以后他得着能力跑到台前的悔改。 Setelah itu saudara, itu pertobatan yang seutuhnya terjadi pada 那 diri. 个时候呢，他真正的悔改， Dan dia akhirnya menjadi hamba Tuhan untuk terus melayani Tuhan. 以后成为神的仆人，他不断的服侍上帝。 Saudara, kemarin malam saya mendapatkan dari IG saudara, seorang hamba Tuhan. 那昨天我从一个神的仆人得到一个消息， Doktrin pengajaran tanpa perenungan itu hanya pemahaman yang kosong. 就是你接受一个这个教育啊，那么只明白这个知识， Tapi perenungan tanpa doktrin, tanpa ajaran itu cuma emosi permukaan saja. 可是你单单领受这个教育，只不过是感情。 Saudara,
kita selama ini mengikut Tuhan seperti apa? 那我们这个时候呢，跟随上帝是怎么样的心 Kita 态？ memahami dengan baik-baik nggak firman Tuhan? 你是否明白神的话？ Oleh karena kita renungkan dan itu menjadi bagian dalam hidup 那 kita. 我们必须要默想，成为你们生命的一部分。 Sehingga ketika Tuhan juga menegur kita, 当上帝责备我们的时候， ataupun ketika kita mendapatkan sentuhan dari Tuhan, 若是我们介绍上帝的感动， itu bukan hanya emosi sesaat. 这不只是一个感情的触 Itu 动， betul-betul menjadi suatu apa yang memenuhi seluruh jiwa raga kita 那是 dalam hidup 真 kita. 正的更新我们整个的生命。 Jangan seperti bangsa Israel secara jasmani. 不要像这些以色列人，只按照肉体的方式。 Nanti minggu-minggu ke depan kita akan pelajari. 那我们以后还会继续思想这个问题。 Karena itu saudara, cepatlah bertobat. 所以呢，我们必须赶快的悔改， Percayalah kepada Injil. 那么完全接受这个福音， Karena Tuhan Yesus akan segera datang. 因为主耶稣即将再来。 Mari kita berdoa. 我们一起祷告。 Berkati kebenaran firman-Mu Tuhan untuk kami semua. 天父，求你赐福你的话语， Respon kami terhadap firman Tuhan bagaimana selama ini? 我们对你话语有怎样的回应呢？ Apakah kami taat sepenuhnya kepada Tuhan? 我们是否完全的顺服你？ Apakah kami betul-betul bertobat secara utuh 我 kepada 们是 Tuhan? 否完全的悔改？ Tuhan, Kau yang tahu setiap diri kami. 天父，你知道我们每一个人的心里， Tuhan terus berbicara kepada 求你 kami. 继续不断的对我们说话。 Terima kasih Bapa, 我们感谢你， dengar doa kami. 垂听我们的祷告， Dalam nama Tuhan Yesus 奉靠耶稣 Kristus. 基督圣名。